Tulis amal soleh. Amal, kebanyakan kita faham macam biasalah amalan. Padahal amal ini cerita tentang kerja. Kerja dalam bahasa Arab ada 3. Fa'ala, amala, sona'a. Ulang balik Fa'ala, amala dan sona'a. Orang Melayu terjemah semuanya kerja. Tetapi dari sudut yang lain, ini cerita tentang fa'al, ini tentang kerja, ini tentang hasil. So 3 benda ini melibatkan kerja. Fa'al kerja kita, kerja dalam bentuk kerja tangan kita, perbuatan kita, pelaksanaan kita itu dipanggil amala, dan hasil kita tadi adalah sona'a. So amal yang kita kena buat adalah amal yang soleh, amal yang ada penambah baikan, bukan amal kebajikan saja. Pada kita faham amal soleh itu amal kebajikan. Kebajikannya bagaimana? Yang ada pembaikan. Soleh daripada perkataan islah. Kalau kita ambil perkataan ni, islah ni bermaksud reform. Tulis sikit bagi nampak reform. Apa yang kita nak buat adalah kita nak kena baiki balik. Benda yang salah, benda yang buruk, benda yang rosak, kita perbaiki. Benda yang tak betul, kita betulkan balik. Benda yang bengkok, kita luruskan balik. Itu namanya amal soleh. Benda yang kita tahu benda yang salah itu, takkan kita nak biar saja. Mesti kita kena buat sesuatu. So, bila kita dah betulkan benda tu, dia mesti mendatangkan hasil. Yang bengkok jadi lurus. So, contohnya macam sekarang ni, kita duduk daripada zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Nuh, Ibrahim, ada Musa, ada Isa, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, kepada kita hari ni. Kita nampak jalannya lurus, kan? Daripada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini kita ambil siapa semua ni? Ni rasul-rasul dan nabi-nabi ulul azmi. Yang disebutlah sebenarnya semua sekali dalam Quran ada 25. Total 25 nabi. Tapi rasul ulul azmi ada 5 orang ni. Okey. Kita nak ambil apa? Sebab benda ni disebut dalam surah 42:13. Yang ni ulangan balik. Esok kita nak masuk sana Ashabul Kahfi. Minggu lepas waktu program Ashabul Kahfi, kita dah buka tentang timeline. So kita nak kena tahu ni, di mana kita berada. So semua nabi-nabi terdahulu, mereka sudah melakukan satu kerja. Bila Adam lahir saja anak-anak cucunya, apa yang berlaku? Kerosakan demi kerosakan pun berlaku. Habil dan Qabil, tak disebut nama dalam Quran. Habil dan Qabil hanya disebut tentang anak-anak Adam ni, mereka berbunuhan, mereka menumpahkan darah, dan mereka melakukan kerosakan. Itu satu jaminan yang Allah nampakkan cerita tentang Nabi Adam. Allah buka cerita Nabi Adam ni daripada surah Al-Baqarah ayat 30, dah nak masuk cerita tentang penciptaan Adam. Kemudian Nuh simple saja. Cerita Nuh adalah cerita tentang keluarga. Itu dia punya tema dia. Tema anak dan isteri yang derhaka. Kita nak bawa anak dan isteri kita ni, kan? Kita nak bawa anak isteri kita kepada agama, tetapi malangnya anak dan isteri kita ni, dia tak nak kepada kebenaran. So Nuh tak dapat selamatkan anak dan isteri. Nuh cuba bawa selepas banjir besar itu umatnya ke kiri balik. Semua pakat pergi ke kiri. Sampailah zaman Nabi Ibrahim, Ibrahim tarik balik ke kanan. Nabi Ibrahim betulkan? Nabi betulkan balik institusi anak dan isteri tadi. Nabi Ibrahim berjaya. Apa yang Nuh gagal, Ibrahim dah berjaya betulkan. Ibrahim berjaya nampakkan. Jadikan apa yang gagal pada zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kemaskan balik. Dan Nabi Ibrahim berjaya mendapat suhuf. Itu dipanggil suhuf Ibrahim. Suhuf ni lembaran. Dia belum dapat kitab, tetapi dipanggil lembaran. Suhuf. Suhufi Ibrahim
bawa Musa. So, anak dan isteri. Inilah cerita tentang Hajar dan Ismail. Sampai hari ini dia menjadi satu simbol, satu kejayaan pembinaan sebuah rumah yang disebut oleh Allah dan dijadikan sebagai satu bentuk kejayaan yang berjaya. Kalau kita tengok pula dalam Quran, surah 3 ayat 33, Adam disebut sebagai ikutilah Adam, ikutilah Nuh. Mereka ini dilihat sebagai satu individu. Tapi bila sampai ke Ibrahim, dia dilihat sebagai keluarga. Dan kemudian keluarga yang naik sedikit selepas itu adalah duduk dekat sini, keluarga Ali Imran. Itulah yang disebut dalam surah 3 ayat 33. So, cerita keluarga Ali Imran ni, yang ni disebut, okey, kalau kata kita nak tengok lah. Okey, kalau kata kita nak tengok dalam surah 3 ayat 33, okey, kita pergi. Sedap sikit sebab kita boleh tunjuk. So, Allah kata apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala ali Imran, dan keluarga Imran ini alal alamin, melebihi daripada umat-umat yang lain. Lalu kita boleh faham, ini adalah satu gambaran kepada perjalanan penciptaan sebuah keluarga, sebuah perjalanan untuk kita membina umat, membina generasi, membina manusiawi yang bertuhankan. Fundamentalnya adalah mengikut ciptaan yang Allah dah buat moldnya. Itu dipanggil sibghah semalam. Allah dah bagi satu mold, dan mold itu dia tak boleh lari. Dia mesti bermula daripada keluarga. As individu, dia bermula ikut Adam. Adam bermula daripada individu, kemudian ada pasangan dia. Okey? Ada pasangan. Dan pasangannya adalah Hawa. Kalau dalam Quran tak ada pun dinamakan isterinya itu dengan nama Hawa, melainkan dia diceritakan dalam Israiliyat dan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau tengok kepada Adam dan pasangannya, Adam dan pasangannya, banyaknya cerita tentang Adam dan pasangannya. Kemudian dimampakkan tentang Bani Adam, keturunan-keturunan Adam. Dan di situ Adam sebagai pemula, lalu disambung pula oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh pula mengalami masalah dan situasi yang lebih kurang more or less keluarga itu belum lagi kuat, belum lagi mantap. Kemudian dinampakkan tentang Ibrahim yang berjaya memperbaiki institusi keluarga. Lalu Musa. Yang masuk cerita Musa lebih kepada cerita tentang keluarga juga, tetapi adalah cerita tentang keluarga angkat, yang bapaknya adalah Firaun. So, kita kena kenal Musa, dia dah berdepan dengan satu institusi yang lebih hebat, dipanggil institusi Firaun. Dia dah mula bawa, dan dia memerlukan kepada kitab. Daripada suhuf Musa diangkat menjadi kitab. Maka kitab pertama yang diberikan adalah Taurat. Ini adalah kitab yang pertama sekali yang tidak dibengkokkan manusia. Allah bagi terus kepada Musa, sebab kerja dia bukan lagi cerita tentang keluarga lagi dah. Dia dah mula expand. Fungsi dia itu adalah untuk menjatuhkan satu pemerintahan yang zalim. Dia dah mula masuk kepada peringkat yang lebih besar. Peranan dia lebih kepada sebuah negara. Dia nak mula masuk konsep, dia nak membina sebuah institusi negara yang lebih baik. So, di situ Firaun ini, dia bukan saja seorang diri. Dia ada Qarun. Kemudian dia ada Haman. Dan dia ada ahli sihir. So, cabaran Musa lagi besar. Ibrahim, Nuh, semua ni kita nampak betul. Ibrahim pun bertemu dengan Namrud. Ibrahim pun bertemu dengan pemerintah juga, tetapi dia lebih ke arah untuk mencantas berhala. Dia bukan ke arah nak melawan sebuah
negara. Dia lebih kepada satu konsep untuk keluarkan dirinya, selamatkan dirinya, dan kemudian dia nak menyelamatkan institusi keluarga yang ada. So semua orang sampai Nabi Ibrahim bawa lagi Hajar dengan Ismail tu pergi ke satu tempat yang remote, duduk dekat tempat itu, dan di situ diceritakan dalam surah 2 ayat 125 sampailah 234 nak menampakkan siapakah Nabi Ibrahim ini. Siapakah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim? Keturunan-keturunan yang berjaya lahir daripada susu galur keluarga Ibrahim. Macam mana keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Semua itu dikongsikan dalam ayat Quran. So prosesnya kita nak kena faham. Musa setelah berjaya membawa Taurat, tapi akhirnya dia kena buat color lain nampaknya ni. Dah mula banyak warna merah. Musa dah dapat, dah bawa, dah cantik, dah lurusnya, tapi sampai satu masa dia dibengkokkan juga. So tanggungjawab siapa pula nak bawa? Kembalikan adalah Isa. Isa awal-awal lagi, waktu dia kecil-kecil lagi, dia dibawa saja pergi dekat Palestin masa tu, kan, Maryam bawa dia pergi dekat satu halaqah. Waktu tu ahli kitab sedang menyampaikan khutbah daripada Taurat, tapi rupanya isi kandungan Taurat yang disampaikan itu salah. Siapa yang bangkit betul kan? Isa. Jadi waktu itu semua ahli kitab itu dah rasa tercabar. Ni kau tak boleh biarkan Isa ni. Kalau kau biar dia, tak boleh cari makan kita. Ini bila ada seorang rijal yang bangkit nak membetulkan kesilapan manusia, ahli kitab ni bukan orang lain, dia bukan politician. Ahli kitab itulah politiciannya. Dia dah mula mempolitikkan agama. Dia menggunakan agama untuk kepentingan diri. Dia menggunakan agama ni untuk mendapat cita-cita dunia. Nama, pangkat, harta, tahta. Ni ahli kitab. Lalu dia buat apa? Bila dia nampak Isa dah mula bangkit, mereka pun mula membuat satu komplot untuk membunuh Isa. Isa hidup tak lama, lebih kurang umur 30 lebih, dia wafat. Wafatnya diangkat ke langit. Begitu kisahnya. Tetapi di situ macam mana perancangan liciknya. Bila dia kecil lagi, dia dah menunjukkan satu contoh. Dia dah boleh menyembuhkan penyakit kusta, dia dah boleh menyembuhkan penyakit buta, kan? Itu orang yang mampu untuk menyembuhkan pula orang yang menghidupkan orang yang mati. Ini kalau kita baca dari segi muhkamat, sampai hari ni kita tak boleh nak buat lagi dah. Tetapi kalau kita baca dari segi mutasyabihat, bagaimana seorang budak mampu untuk membuka mata orang yang buta? Tahu? Summum, bukmun, umyun. Orang yang tak buta matanya. Kita ni buta huruf, tak reti baca Quran, tetapi kita dicelikkan dengan kefahaman Al-Quran. Hari ni kita diberi kefahaman-kefahaman. Macam mana kita nak baca Al-Quran itu dengan strategi. Bukan lagi kita baca dengan Arabnya saja tanpa kefahaman, tetapi kita diberikan bahasa Arab itu dengan maksud pelaksanaan dia. Macam mana kita nak melaksanakan ayat-ayat Allah? Macam mana kita nak bangunkan agama, nak luruskan balik agama yang dah dibengkokkan. So Allah bagi strategi dalam Quran dan kita mula faham. Okey, itu kaedah. So Isa mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta. Kita ni dah banyak penyakit dah. Kat kulit kita ni dah macam-macam jenis penyakit kita ada. Penyakit-penyakit yang sehingga menyebabkan Islam itu dipandang kotor. Islam itu dipandang buruk. Islam itu dipandang lekeh. Jadi datangnya Isa adalah untuk merawat balik penyakit-penyakit yang ada dalam kalangan umat. Dan dia mampu untuk menghidupkan yang mati. Sekarang ni yang mati kita ni hidup, tapi jiwa kita mati, as good as menyebabkan kita ni jadi hamba yang langsung tidak membangunkan agama. Kita banyak fokus kepada dunia kita. Masing-masing mengejar cita-cita dan impian individu. Masing-masing meletakkan keinginan dan hawa nafsu mereka itu di depan. Itu yang semalam kita baca surah 5 Al-Ma'idah ayat 48 tu. Cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana kita ni jadi golongan-golongan yang akhirnya adalah hamba, abdi kepada sistem manusia yang dibengkokkan. As good as zaman kita ni, okay, bila kita pergi cerita Musa ini adalah daripada golongan-golongan Yahudi dan Nasara. Dua, Nasrani dengan Yahudi ni, mereka tak pernah pun berhenti daripada menjadikan agama itu sebagai satu senda gurau, satu permainan. Agama dijual dengan harga yang murah. Agama itu ditulis
untuk tujuan mereka mencapai maksud kepentingan diri. So, apa yang Nasrani dan Yahudi buat, mereka gunakan semua wahyu-wahyu itu, mereka tukar, mereka terbalikkan, dan mereka mencipta satu agama yang baru. Ini puak yang membengkokkan kitab tadi. So, apa yang dilakukan oleh Musa dan Isa, dia kembalikan balik umat mereka ini ikut balik jalan yang lurus. Tapi akhirnya selepas Isa pun dibunuh, maka berlakulah sekali lagi kebengkokan yang seterusnya. Siapa yang tarik balik? Muhammad tarik balik. So Nabi Muhammad dapat ketika umurnya 40 tahun dan wafat ketika 632 Masihi. Ini kita betulkan balik. 632 Masihi. So wafatnya Nabi Muhammad, dia meninggalkan juga agama yang asalnya 23 tahun Nabi kerja keras untuk apa? Meluruskan balik semua fahaman-fahaman jahiliah, semua muamalah yang ada riba, Nabi betulkan balik. Haji yang salah, Nabi betulkan, tunjukkan, ajarkan balik dengan haji yang betul. Solat yang salah mereka faham, Nabi betulkan balik dengan solat yang benar. Nabi betulkan sistem zakat, Nabi cipta balik sistem Baitul Mal. Nabi betulkan balik konsep kenegaraan, Nabi betulkan balik macam mana nak menghubungkan masyarakat majmuk ketika itu. Tidak ada lagi cerita tentang kabilah-kabilah yang hebat apa semua, tak ada lagi dah. Tapi selepas sahaja Rasulullah wafat, tak jauh, apabila khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat saja mereka naik sebagai pengganti Rasulullah, macam mana keempat khalifah ini dibunuh. Tak kesian punya, empat khalifah ini dibunuh. Dan yang paling kesian sekali, apabila selepas saja kewafatan sahabat-sahabat baginda yang 4 orang ini, kembalinya sistem Islam itu sepatutnya yang tidak ada pewarisan kepada keturunan, dia kembali pergi kepada monarki balik. Apa yang berlaku selepas saja Muawiyah naik, bila Muawiyah wafat, dia meninggalkan tahta dan segala kerajaan ni kepada anak-anak dia. Maka waktu itu sudah menjadi kerajaan dinasti. Dia dah jadi dinasti. Dia dah jadi keturunan. Islam itu dah mula pergi ke arah keturunan. Dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Uthmaniyah, semuanya berkisar dan pergi hanyalah kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan akhirnya sampailah kepada kita, selepas kekhalifahan jatuh pada 1924, kita sudah tidak jadi orang yang mengetahui mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sejarah mula ditulis oleh orang-orang yang menang. Sejarah disampaikan dalam bentuk keadaan yang penuh dengan campur baur, yang hak dengan yang batil, yang betul dengan yang salah. Dah ditulis oleh orang-orang yang sengaja mahu memesongkan fakta dan menyebabkan kita dalam kegelapan. Kita teraba-raba dalam sejarah agama sendiri. Nak baca Arab tak reti, baca terjemahan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pula dah diterjemahkan dan ditokok tambah. Terjemah pula dalam bahasa Melayu. Sampai kat kita, tak nak baca bahasa Inggeris, tak nak baca bahasa Arab, baca yang bahasa Melayu, hujungnya kita tinggal bersangka-sangka. Jadi ini antara benda-benda yang menyebabkan kita terus lost. Sampai kat kita, apa jadi pada kita sekarang ni? Kita terus lost. Jadi inilah tugas kita, nak islahkan balik apa yang sudah dirosakkan oleh manusia. So sampai kat kita, kebanyakan yang sudah bengkok. So adakah kita hanya nak jadi orang yang duduk sahaja diam-diam, melihat kebengkokan yang berlaku depan mata kita, pada anak-anak kita, cucu cicit kita? Tahu, kita tak rasa berdosa tengok anak kita main game. Kita tak rasa bersalah tengok anak kita rambut panjang, kan, duduk lepak-lepak, merempit, naik motor apa semua. Sometimes kita rasa, oh itu normal budak zaman sekarang. Kita tak rasa bersalah kita tengok anak-anak kita kalau keluar berating. Kita rasa tak bersalah anak kita pergi tengok wayang. Tak bersalah kita tengok anak kita tengok cerita-cerita yang lara lalai. Apatah lagi kalau tengok Akademi Fantasia. Saya tahu yang tu je, tak tahu cerita lain dah, kan. Kalau dah tu sampai masuk Kilauan Emas, kita tak rasa bersalah. Saya rasa memang kita nampak benda tu dah berlaku depan mata, but then kita rasa it is normal. Kita rasa macam tak ada apa.
yang berlaku depan mata kita adalah sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita dah dibiasakan dalam kehidupan macam tu. Sehingga kita rasa ada setengah pula sedang meminta-minta, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Macam mana kita nak keluar daripada benda ni? Macam mana kita nak selamatkan diri kita, anak cucu cicit kita daripada keadaan macam ni? So kita back to square balik. Apa saja yang Nabi dah buat, kita patah balik, jadi balik macam mana zaman Nabi. Kita kena jadi balik orang yang nak kena mencari kebenaran balik. Patah balik sama macam mana Nabi Ibrahim. Dia terpaksa cari sana, cari sini. Kadang-kadang tu terpelecok sikit. Oh, rupanya macam ni. Salah pula. Pergi ke sini. Oh, salah juga. Pergi ke sini. Hanya nak mencari kebenaran. Itulah yang berlaku kepada zaman-zaman terdahulu. So, cerita Quran banyaknya sejarah. Sejarah orang-orang terdahulu yang pernah dah berlaku pada mereka dan akan berlaku pula di masa depan. Itu tanggungjawab kita. So, kita tengok satu surah lagi. Surah Al-Baqarah ayat 269. Cuba tengok Al-Baqarah ayat 269. Apa Allah kata? Allah kata dia memberikan, okay, al-hikmah, yu'til hikmah may yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. So tanya soalan kat kita ni. Soalan yang kita kena tanya ni, soalan besarnya adalah, adakah kita ini dah jadi golongan-golongan yang dikehendaki? So soalan dia berikan, adakah kita dah dapat benda tu? Adakah kita sudah dapat hikmah? Dan adakah kita ni sudah menjadi orang-orang yang dikehendaki? Adakah kita berjaya menjadi golongan-golongan yang terpilih? Tadi kita baca surah 3 ayat 33 tu, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Al-Imran, yang mereka ni dilebihkan daripada umat-umat yang lain. Sekarang ni kita di akhir zaman, adakah kita juga menjadi orang-orang yang terpilih? Nak jadi orang yang dikehendaki, Allah kehendaki, maka kita pun mestilah berkehendak kepada Allah. Ni kalau kita pun tak nak kepada Allah, tak berkehendak kepada jalan yang lurus, tak berusaha berkemahuan untuk membetulkan masalah yang berlaku depan mata kita, macam mana kita nak dapat title orang yang dikehendaki? Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah, Allah kata faqad, ni Allah cakap sungguh-sungguh, bukan Allah main-main Allah sungguh-sungguh, Allah kata di situ dia diberi khairan katsira. Ingat balik surah apa? Surah 548, 549, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu kepada kebaikan. So kita ni nak cari kebaikan yang banyak ni. Kita nak dapat sebanyak-banyak kebaikan. Kita nak dapat sebanyak-banyak yang Allah nak berikan kita ganjaran. Kan? Macam mana Allah sebut tadi dalam surah Al-Kahfi tadi 18 ayat 2 tu, Allah akan bagi kat kita tu dengan balasan. Tapi syaratnya kau kena beramal, amal soleh. Wama, dan tidak yazakkaru, mengambil pelajaran, illa, kecuali ulul albab. Dekat sini adalah cabaran. Hanya akan diberikan kepada orang yang berilmu. Kita hanya akan dapat menjadi golongan-golongan yang dikehendaki ni. Tahu, kita nak jadi golongan-golongan yang dikehendaki ni, syaratnya kita mesti duduk daripada kalangan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tak jadi ni, dan kita tak akan dapat hikmah ni. Kerana orang yang berilmu adalah orang yang mampu untuk membaca hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah taktik dan teknik. Teknik untuk membangunkan balik agama ni. Taktik, strategi, macam mana kita nak bangkitkan balik Islam yang sudah duduk di bawah. Islam yang dah dipijak-pijak. Allah ajar kita teknik yang banyak dari segi muamalahnya. Macam mana nak menjauhi riba, macam mana nak keluar daripada riba, macam mana nak selamatkan daripada benda yang syubhah, macam mana nak menyelamatkan
institusi rumah tangga. Macam mana teknik untuk kita bangkit dan membaca. Iqra, guna kaedah Nabi. Banyak yang Nabi dah berikan kepada kita dan semuanya ada dalam ayat-ayat yang Allah dah bagi dalam Quran. So, semua ni kalau kita hanya baca dalam bahasa Arab ni saja dan kita takkan jumpa di mana strategi agama yang Allah dah beri. Okey. Kita tengok satu lagi surah. Ini semua saya tak save Kita tengok satu lagi surah. Sekejap. Surah apa Tengok surah Fussilat. Fussilat ayat 40. Kita tengok ayat 40. Allah kata apa? Sesungguhnya innal lazi la yulhidu, membelokkan, fi ayatina, ayat-ayat kami, la yakhfauna, tidak tersembunyi, alaina, atas kami. Afaman, maka, sikit-sikit. Maka kata apa? Maka apakah orang yang dilemparkan di dalam neraka lebih baik ataukah orang yang datang dengan aminan, dengan keadaan yang aman, beriman pada hari kiamat? I'malu, berbuatlah apa yang kamu nak. I'malu ma syi'tum, yang kamu mau. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia terhadap apa yang kamu kerjakan, dia maha melihat. So Allah nak cakap kat sini, sesungguhnya orang yang membengkokkan ayat-ayat Allah ni membelokkan. Sesungguhnya orang yang mengingkari, dekat dalam ni dikatakan mengingkari. Tapi orang-orang yang membelokkan, tahu, tadi bengkok tau, ni dia belok. Dia bukan sekadar dia bend. Ni cerita macam bengkok tadi dah, kan? Tadi ain wajar tadi tu sifat kepada kitab yang tidak bengkok. Yang ni yang dia buat ni, yulhidu ni, perangai dia yang membelokkan ayat-ayat Allah tadi. Kan? Mereka tak tersembunyi daripada kami, Allah kata. Allah tahu tak? Allah tahu. So macam mana Allah tahu? Allah bagi ayat kat kita, Allah bagi cara dan teknik untuk kita membaca tanda-tanda orang yang dah bengkok ni, orang yang dah sesat ni, orang yang dah jauh daripada Allah. Kita baca Quran dan kita kenal siapakah orang yang fasik, siapakah orang yang munafik, siapakah orang yang fasad, siapakah orang-orang yang kategorinya kafir, zalim, golongan Firaun, dan juga mereka-mereka yang sudah pun tersesat. Ghairil maghdubi alaihim tu golongan-golongan yang makdub, dan juga yang dal itu kita boleh kenal tanda-tandanya daripada ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? So Allah bagi dua golongan. Adakah siapa yang duduk dalam neraka itu lebih baik ataupun orang yang dapat ketenangan, keimanan? Okay? Kemudian Allah sound kita direct. Kau buatlah apa yang kau nak. Buatlah. So duduk kat dunia ni, kalau kita rasa kita duduk dalam keadaan, oh ni sistem manusia yang kita dah duduk bercampur aduk apa semua ni, oh saya terpaksa ambil riba. Buatlah apa yang kau nak. Dah Allah cakap macam tu terus. Kau buatlah, kau rasa betul, buatlah. Kau rasa yang ni yang sistem yang benar, kau buatlah. Allah tak rugi. Tidak ada kerugian pada diri Allah. Kau buat dosa, jumpa kat kiamat ni masuk neraka je. Semudah itu Allah boleh buat. Tapi kita ni, macam mana kita nak buat ni? Okay? So kita kena cari jalan macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka tadi. Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita tengok ayat seterusnya, ayat 40, 42. Apa Allah kata? Ayat 41, sesungguhnya orang-orang kafir, ni kita baca 41 dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir bizikri, dengan peringatan, lama ja'ahum, ketika datang kepada mereka, dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia. Datang dah kepada dia ni, tadi kan dia nak bengkokkan kitab tu, padahal yang datang kepada dia adalah satu kitab yang dah jelas. Kitab yang Allah bagi itu dah kitab yang kemas. Tapi dia buat apa? Dia still nak belok, ikut apa yang dia disuka. Allah bagi terus, engkau nak duduk mana? Duduk golongan yang macam mana? Neraka ke? Ataupun golongan yang dinikmat? La, tidak. Ya'tihi, datang kepadanya batilun. Dia nampak kan? Tidak datang kepadanya kebohongan daripada min baini yadaihi, daripada kedua tangannya, wala, dan tidak
daripada khalfihi, daripada belakangnya. Tanzilun, diturunkan. Min hakimin hamid, daripada kebijaksanaan ni. Hakim ni, Allah ni yang bijaksana ni, dia dah bagi kat kita ni, dah bagi kat kita satu kitab, satu panduan, satu kitab yang tak ada kebengkokan, yang jelas, dalamnya ada segala macam kaedah dan cara, teknik dan teknik untuk menyelamatkan kita. Tapi kita ni adalah orang-orang yang memilih untuk kekal jadi orang yang duduk dalam kebengkokan. So, ingat balik apa yang Allah kata, engkau buatlah apa yang kau nak. Bukan saya cakap tu Allah yang kata. Kalau kau rasa kau tenang duduk dekat dunia ni macam ni hari ni, kau selesa duduk macam mana dalam keadaan fitnah yang berlaku dengan ni, kau nampak kerosakan depan mata kau, kau rasa benda tu tak ada apa-apa, kau nak hidup macam tu, kau buatlah apa kau nak. Sampai Allah pun, dia pun dah bukan Allah tak ada kuasa nak membetulkan, Allah ada kuasa, tetapi Allah membiarkan kita. Allah boleh bagi kita hidayah, Allah boleh ubah kita, tetapi kita yang memilih untuk jadi macam tu. So, duduklah dalam keadaan macam tu. Jangan sampai Allah tidak memandang kita. Jangan sampai Allah tidak mahu menyelamatkan kita. Kalau Allah bagi teguran, Allah bagi peringatan, itu tanda Allah nak menyelamatkan kita. Itu tanda-tanda hidayah itu sedang mengetuk pintu hati. Ulul albab sedang mengetuk pintu. Albab